Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Abu Bakar bin Muhammad Arbi, pelajar ISMP Reka Bentuk dan Teknologi semester 5. Pada semester ini saya mengambil subjek Masakan Timur yang dibimbing oleh Cik Amilin dan Chef Anwar. Jadi kami semua diberi tugasan untuk memilih menu yang diperlukan. Jadi saya memilih menu kari pak pusing untuk tugasan amali saya. Okey, jadi saya akan mulakan dengan memperkenalkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kari pak pusing. Okey, yang pertama kita memerlukan kentang 2 biji yang bersaiz besar. Saya memilih sardin kecil, kari daging yang telah dijadikan dough, tepung, bawang besar, gula, bawang putih yang di-slice, 2 tangkai daun kari, garam, pelantam ataupun margarin dan juga minyak masak. Jadi seterusnya saya akan tunjukkan cara-cara bagaimana untuk membuat kari pak pusing, bermula daripada membuat dough sehingga siap digoreng. Let's go. Langkah pertama untuk membuat kari pak pusing, kita mulakan dengan membuat inti dia dahulu. Sebab inti dia ni bila kita nak masukkan dia untuk dijadikan inti yang dengan dough, dengan tepung, kita kena pastikan dia sejuk. Jadi kita start dengan inti dia dulu. Mula-mula kita masukkan sedikit minyak untuk menumis. Pastikan kuali panas. Okey, bila dah agak panas, masukkan bawang besar. Bawang putih. Daun kari. Tumis sehingga kekuningan. Seterusnya, bila telah kekuningan, masukkan serbuk kari daging yang telah dijadikan pati tadi. Setelah kari tadi betul-betul masak, masukkan kentang yang dah kita rebus sekejap. Kentang dipotong dadu kecil-kecil dan gaulkan hingga sebatu. Setelah dibiarkan sedikit lama, masukkan sardin yang telah dihancur-hancurkan tadi ke dalam kuahnya. Kemudian masukkan garam secukup rasa dan juga gula secukup rasa. Dan masak hingga empuk. Baiklah, seterusnya kita sambung kita punya kari pap dengan membuat dough. Kita perlu sediakan 2 bekas adunan tepung, iaitu satu untuk membuat dough A yang mana digunakan untuk membuat kulit luar. Untuk membuat dough A, kita akan memerlukan minyak yang dipanaskan dan juga air serta 2 cawan tepung. Okey, untuk dough B pula kita perlukan margarin. Saya menggunakan margarin, jadi dia dah memang masin, jadi tak perlu letakkan garam dan juga 3 cawan tepung. Okey, caranya kita mulakan dengan dough A. Kita masukkan minyak tadi. Minyak tadi 1/4 daripada cawan dipanaskan dan masukkan perlahan-lahan.
Pastikan gaul menggunakan sudu sebab minyak tadi panas. Gaul sehingga sebati. Setelah minyak tadi agak sejuk, kita boleh sambung uli menggunakan tangan sehingga minyak tadi sebati dengan tepung. Kemudian kita tambah sedikit air. Jangan tambah air terlampau banyak ya. Dough A tadi kita gaulkan sehingga dia jadi sini. Gaulkan menggunakan hujung ni untuk mengelakkan dia melekat dekat celah-celah jari. Okey. Okey, setelah dough tadi betul-betul melekat sini, kita wrapkan dia. Kita wrapkan dia. Sementara kita rehatkan dough, kita boleh start dengan menguli dough yang kedua. Tujuan kita ni untuk memastikan dough ni kekal lembap. Okey, siap dough yang pertama. Seterusnya kita tunjukkan cara untuk membuat dough B pula menggunakan 2 cawan tepung dan juga margarin. Margarin bersamaan dengan 10 tablespoon ataupun 125 gram. Gaulkan sehingga sebati, sehingga ia menjadi seperti dough A tadi. Terusnya, ini adalah dough B yang telah pun saya gaul. Kering pun sama, kita wrapkan dia. Kita rehatkan dia sekejap dan kita bolehlah sediakan bahan-bahan untuk inti. Okey, sekarang ini dough B dan ini dough A. Kita rehatkan sekejap. Okey, seterusnya setelah adunan direhatkan beberapa minit, kita bolehlah buka dan membuatkan timbangan untuk setiap dough. Yang mana untuk dough A kita memerlukan 70 gram untuk dough A. Jadi kita timbangkan, anggarkan lebih kurang 70 gram. Okey, ini 50 gram. Tambah sikit lagi. Okey, 70 gram untuk dough A. Okey, dan kita bulatkan dia. Okey, dan untuk dough B 50 gram. Okey. Untuk dough B 50 gram. Okey. Ni untuk dough B 50 gram. Sama. Dia sukatan dia dough A mesti lebih banyak daripada dough B kerana nanti dough B ni kita nak masukkan dalam dough A. Okey. Okey, ini dough A dan ini dough B. Okey, kita buat semua sampai siap. So, biji-biji ikutlah berapa biji dapat. Okey, setelah dough A dan dough B dibentuk 70 gram dan 50 gram dia akan jadi seperti ni. Okey, ini adalah dough A, ini adalah dough B. Saya dapat 7 dough A, 7 dough B. Okey, langkah seterusnya ambil dough A. Okey. Kita canaikan dia. Okey, ambil dough B 50 gram tadi, masukkan dalam dan tutup. Tutup. Okey, bila dah tutup, bulat. Setelah dough disatukan, dia akan menjadi 6 gabungan dough seperti ini. Okey, kemudian kita ambil satu. Setelah digabungkan tadi, taruh dan kita lenyekkan dia sehingga menjadi lepeh. Setelah dough dicanai, kita
gulungkan ia daripada point B ke point A. Gulungkan ia sehingga menjadi bentuk silinder. Okey, bila dah gulung dah akan jadi macam ni. Kemudian kita tegakkan dia. Pastikan bahagian yang berlipat ni di bawah. Okay. Tegakkan dia begini. Kemudian kita canaikan dia sekali lagi secara lurus. Okey, kita canaikan. Buat sikit untuk bahagian tepinya. Kita rollkan dia sekali lagi. Jadi bentuk silinder. Okey, maka dia akan jadi seperti ini. Okey. Gunakan pisau, pastikan pisau itu betul-betul tajam. Kita bahagikan kepada 4 bahagian. Okey. Mula-mula buat center. Kemudian tepi. Okey, kemudian potong. Bila potong dia akan jadi macam ni, kita akan nampak pusaran bahagian tu. Okey. Okey, setelah siap di roll, masukkan inti kari pap tadi. Okey, masukkan inti kari pap tadi. Kemudian kita tutupkan dia. Bahagian hujungnya diklipkan supaya kari pap tadi tak keluar. Okey. Setelah diklipkan, cara untuk simpulkan hujung dia. Dan bahagian yang kita dah pusing ni kita tinggalkan. Picit kuat-kuat. Picit kuat-kuat. Kuat. Tolak. Picit kuat. Maka jadilah kari pap pusing gini. Pastikan dia ada coraknya dan dimatikanlah hujungnya untuk memastikan bila masak tak terburai. Baiklah, setelah siap diadun dan dijadikan bentuk kari pap seperti yang tertera di sini. Okey, ini adalah kari pap pusing yang berjaya saya hasilkan. Okey, cara untuk menggoreng kari pap pusing ni, kita akan menggunakan teknik rendaman yang mana menggunakan minyak yang banyak, tetapi kita tidak boleh menggunakan minyak yang terlalu panas kerana jika minyak yang digunakan terlalu panas, kari pap akan menjadi seperti berjerawat. Dia ada berbintik-bintik timbul. Jadi kari pap tu akan jadi tak berapa cantik lah. Okey, seterusnya lepas ni kita akan pergi goreng dan saya akan tunjukkanlah cara macam mana menggoreng menggunakan teknik rendaman dan minyak yang tidak terlalu panas. Baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk menggoreng kari pap pusing tersebut. Okey, minyak adalah banyak seperti ini. Okey, cepat. Okey, minyak adalah seperti ini, dia tidak terlalu panas. Kemudian ambil kari pap tadi dan letak perlahan-lahan sehingga pastikan kari pap tenggelam. Okey. Dah. Okey, setelah kari pap kekuningan, kita dah boleh angkatkan dia. Alhamdulillah, akhirnya saya telah berjaya menyiapkan tugasan amali masakan timur, iaitu membuat kari pap pusing pada hari ini. Dan ini adalah hasil yang telah saya berjaya buat. Okey,
Di akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Amilin, Chef Syahir dan juga Chef Anwar yang banyak memberi tunjuk ajar, membuat video-video yang sangat mudah untuk difahami dan amat membantu kami sebagai pelajar. Sekian, terima kasih.